Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini agenda Awani. Susulan dari Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang sekarang didebatkan di Dewan Parlimen, pastinya kelompok usahawan dan juga entrepreneur lah yang menunggu-nunggu apakah buah tangan untuk mereka, dan pastinya banyak begitu berita gembira sudah pun dikongsikan oleh Perdana Menteri ke-10 yang menjurus kepada untuk membantu memudahkan pinjaman dan juga jaminan pembiayaan kepada para usahawan kita, terutamanya dalam kategori PMKS. Lebih daripada 40 bilion sudah pun diperuntukkan jika diluluskan dalam perdebatan bajet 2023 ini, dan banyak lagi lah, bukan hanya tertumpu kepada Kementerian Usahawan semata-mata, tetapi kementerian lain juga ada yang ada sangkut paut dengan pembangunan usahawan, juga ada peruntukan-peruntukan tertentu untuk para usahawan kita. Tetapi malam ini kita lebih spesifik kepada apa yang sudah pun diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi ataupun KUSKOP. Jadi saya bawa untuk malam ini secara eksklusifnya Yang Berhormat Dato' Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi ataupun KUSKOP. Apa khabar YB? Kabar baik. Terima kasih kerana sudi walaupun sibuk di Parlimen untuk datang ke studio Extra Awani. Ya, terima kasih saudara Nazri dan Nasrul Awani. Sempat menggulung untuk bajet 2023 untuk sudah kementerian? Sudah tadi. Sudah Siap, selesai. Okay. menggulung ya. Jadi kita mengharapkan Perdana Menteri akan menutup dan juga undian bajet akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat ini. Jadi sebagai menteri yang terlibat secara khusus kepada pembangunan usahawan dan juga koperasi, jadi sebagai reaksi kepada pembentangan bajet oleh Menteri Kewangan dan juga selaku Perdana Menteri ke-10, apa yang reaksi yang diberikan oleh Menteri sendiri? Ya, saudara Nazri, ya. Reaksi awal saya selepas mendengar pembentangan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, ya. Saya menyifatkan Belanjawan ini belanjawan yang mesra. PMKS. Karena apa? Yang pertamanya dia menyediakan satu pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang cukup besar. Dengan jumlah keseluruhan 40 bilion. Dan juga untuk kerajaan menyediakan dana bagi mengautomasi dan mendigitalkan perniagaan SME dan peniaga-peniaga kecil. 1 bilion lebih, dan itu antara highlights. Ya. Selain itu, Perdana Menteri juga telah mengumumkan pengurangan cukai daripada 17% kepada 15%. Ini antara highlights lah, ya. Dalam belanjawan ini yang saya sifatkan mesra, PMKS. Ya. Apabila YB turun ke lapangan berjumpa dengan para usahawan kita dan juga kelompok PMKS, apa reaksi mereka? Iya, selepas belanjawan ini diumumkan, saya telah ke Melaka. Ya. Saya juga telah ke Sabah dan seterusnya ke Sarawak. Baru kembali daripada Sarawak, dan ramai yang mengeluhkan belanjawan ini dan berharap ianya sampai kepada mereka. Ya, jadi mereka bertanya kepada saya, bila kami boleh menikmati manfaat daripada belanjawan. Bagi menteri sendiri, kerana PMKS adalah tunjang ekonomi kita, dan mereka lah yang paling terkesan akibat COVID-19 selama 2-3 tahun ini. Ada yang gulung tikar, ada yang terpaksa mengecilkan perniagaan, ada yang berhutang banyaklah dengan pihak bank dan juga dengan institusi-institusi yang memberikan pendanaan ataupun pembiayaan. Jadi bagi Belanjawan 23 ada mengumumkan satu berita gembira, iaitu pengurungan cukai itu. Yang mungkin YB nak terangkan lebih lanjut bagi pendapatan bercukai 150,000 pertama dikurangkan daripada 70% kepada 15%. Jadi mungkin reaksi kementerian dengan inisiatif ini. Ya, betul, kita semua maklum bahawa sektor PMKS kita ini masih bergelut untuk bangkit semula, untuk memulihkan perniagaan mereka. Kalau mengikut kajian yang dibuat oleh kementerian saya pada hujung tahun lepas, kita mendapati ada 25% PMKS ini yang gulung tikar. Dan sudah tentu dalam keadaan sedemikian mereka memerlukan banyak bantuan, termasuklah pengurangan cukai. Ya. Dan ini mudah-mudahan dapat setidak-tidaknya dapat memberi kelapangan dadah kepada mereka supaya cukai itu tidak terlalu berat untuk mereka
bayar semula kepada pihak kerajaan. Tetapi cukai itu hanya satu daripada banyak insentif, banyak kemudahan yang disediakan daripada belanjawan ini, yang saya percaya bukan hanya kementerian saya yang akan memberi ataupun menyediakan bantuan kepada usahawan-usahawan PMKS ini, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang juga turut melaksanakan program pembangunan keusahawanan. Ya, kalau kita perincikan beberapa butiran berkaitan dengan inisiatif belanjawan yang terus kepada KUSKOP, iaitu agensi-agensi di bawah KUSKOP, iaitu seperti Tekun, SME Corps, kita juga ada UDA dan InScan misalnya. Mungkin YB nak kongsikan berita-berita gembira ini. Ya, pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana telah menyediakan ataupun memperuntukkan 732 juta Bayangkan. peruntukan kepada kementerian pada tahun ini, dan ini melibatkan penambahan 182 juta berbanding dengan peruntukan kementerian pada tahun yang lepas. Jadi satu jumlah yang besar. Ya. Dan di antara highlights daripada 732 juta ini, antara highlights program yang kita akan laksanakan antara lainnya adalah 330 juta yang disalurkan melalui Tekun Nasional. Tekun ya. Ya, dan 10 juta diperuntukkan khas untuk belia daripada keluarga susah agar mereka dapat memulahkan perniagaan. Yang kedua, daripada jumlah keseluruhan tadi itu, SME Corp diperuntukkan 88 juta untuk melaksanakan pelbagai program usahawan, program baru dan program sedia ada. Yang ketiga, di bawah UDA Holdings diperuntukkan sejumlah 30 juta ringgit untuk melaksanakan program Malaysia Entrepreneur Hub untuk menyediakan premis-premis perniagaan kepada usahawan PMKS. Yang keempat, Institut Keusahawanan Negara InScan diperuntukkan 10 juta ringgit untuk program latihan dan bimbingan keusahawanan. Dan yang kelima adalah program pembangunan perniagaan melalui koperasi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Satu lagi agensi di bawah kementerian lah. Ini melibatkan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Ini antara highlights-nya. Sementara itu yang program sedia ada kita akan teruskan ya. Okey. Kita juga sudah maklum di kalangan para PMKS kita, mereka mahukan transformasi perniagaan mereka, model perniagaan mereka dari cara tradisional, cara konservatif kepada digitalisasi dan juga era automasi ini. Saya baru saja berinteraksi dengan para usahawan kita dari Sabah, dari pekebun-pekebun di Kundasang misalnya. Mereka mahu mendigitalkan perniagaan mereka, jual beli mereka dan juga sistem orang kata pun kewangan mereka dan sebagainya. Selama ini mungkin mereka tahu ada dana-dana dari kementerian, dari Kementerian Inovasi dan sebagainya. Tetapi bagi KUSKOP sendiri, bagi PMKS yang ingin menukar cara mereka berniaga kepada digitalisasi. Jadi di mana inisiatif tujahan KUSKOP untuk memastikan PMKS kita merebut peluang dan dengan dana yang amat besar disediakan dalam bajet kali ini? Ya, Saudara Nazri, secara spesifik bagi Kementerian KUSKOP ini yang kita adakan pada masa ini, yang sudah kita bangunkan adalah platform MyMall. Satu platform untuk usahawan-usahawan ini menjual produk mereka secara digital melalui secara online melalui platform ini, dan setakat ini kita sudah ada 6.039 usahawan yang telah berdaftar dengan platform ini menjual produk mereka. Dan kita akan bangunkan platform ini untuk memuat, untuk juga mencakupi maklumat-maklumat pembiayaan tentang keusahawanan dan juga latihan keusahawanan secara online. Ini yang pertama melalui pembangunan platform MyMall yang dibangunkan oleh kementerian. Yang keduanya, kita akan mendapatkan ataupun InScan, Institut Keusahawanan Negara, agensi kita akan terus menganjurkan latihan-latihan, bimbingan-bimbingan kepada usahawan PMKS bagaimana mereka boleh menjual produk mereka secara online.
Kalau dulunya ada usahawan amanah ikhtiar Malaysia misalnya, Ya, berjualan di gerai-gerai malam, di rumah, di tamu. Apabila dilatih oleh InScan dan saya mendapati program bimbingan itu begitu berjaya. Ya. Ada yang berjaya meningkatkan jualan mereka 20%, ada yang lebih 50% pun ada. Bayangkan. Jadi ini adalah antara lain program bimbingan InScan untuk membantu usahawan-usahawan PMKS kita ini menjual secara online. Pun begitu, di bawah belanjawan ini dinyatakan dana yang begitu besar, geran padanan untuk mengautomasi dan mendigitalkan perniagaan. Tapi saya percaya sebahagian besar dana tersebut disalurkan kepada agensi-agensi lain, Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Dan usahawan-usahawan boleh memohon. Dan dalam masa yang sama saya mengeluhkan usahawan ini datang berjumpa dengan kita di kementerian dan kita akan facilitate apa keperluan mereka. Jika mereka memerlukan geran padanan, kita akan bantu mereka. Ya, kita akan bantu dapatkan daripada agensi yang terlibat, bantu usahawan. Datang ke Kuskop, tak ada masalah. Datang berjumpa di kementerian ataupun di agensi-agensi di bawah kementerian ataupun beli email saya. Dan supaya email kepada saya supaya saya boleh ambil tindakan untuk maklumkan ketua agensi, ambil tindakan. Ini keperluan usahawan kita. Wabi Datuk, kalau kita lihat di Sabah lah, di Sarawak, misalnya negeri ini masih ada jarak ataupun jurang digital yang amat lebar berbanding di negeri-negeri semenanjung. Misalnya di Penampang, misalnya kalau di Kota Merudu, kalau saya pergi ke Kudat tu, saya rasa atau petang lagi ke Sempurna itu memang kita pun terasalah mereka perlu catch up dengan infrastruktur. Jadi bagi kawasan-kawasan begini, bagaimana mereka nak masuk My Mall kalau capaian internet pun masih 2G pun, 3G pun susah, 4G lagi susah. Jadi bagaimana mereka perlu diberikan tumpuan, misalnya mungkin Kementerian YB akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya, kerana ini antara keluhan mereka di kawasan pendalaman. Mereka ada produk, mereka ada barang, mereka nak jadi usahawan yang berjaya, tetapi infrastruktur ini masih ke belakang lagi. Jadi apa komen YB, Datuk? Saya setuju dengan realiti yang telah disampaikan oleh saudara Nazri tadi. Memang itulah realitinya, saya percaya bukan hanya di Sabah, di Sarawak dan masih sebahagian di Semenanjung juga berlaku sedemikian realitinya. Apa yang saya telah buat setakat ini, saya telah berkunjung ke pejabat Suruhanjaya Komunikasi di Sabah untuk mendapatkan situasi sebenar di pihak mereka. Keduanya di peringkat kementerian kita telah menubuhkan Majelis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah Peniaga Kecil di setiap daerah yang akan dipengurusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Dan kita telah melaksanakan projek rintis ini di Sabah dulu. Di Sarawak kita menggunakan Majelis Pembangunan Usahawan Bahagian yang dipengurusikan oleh timbalan-timbalan residen di Sarawak. Dan di Semenanjung akan ini pertama kali ya? Kita gabungkan beberapa jawatan kuasa sedia ada. Semenanjung juga akan dipengurusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Jadi dalam konteks Sabah tadi kita perlukan data daripada majelis ini nanti. Contohnya kita ada tamu di beberapa pekan di luar bandar. Di Ranau misalnya. Tapi kalau ada masalah capaian internet, maka majelis ini perlu maklumkan kita supaya kementerian ataupun saya boleh berhubung berbincang dengan Menteri Komunikasi supaya ini dapat diambil tindakan. Jadi itulah inisiatif yang kita ada. Pada minggu hadapan saya akan menyerahkan perlantikan kepada pegawai-pegawai daerah ini sebagai pengurusi Majelis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil di daerah-daerah di Sabah lah. Dan seterusnya kita akan berikan geran pentadbiran kepada mereka supaya kita diberikan maklumat yang berkaitan. Dan yang ketiga, inisiatif kita 18 bulan Mac ini saya akan melancarkan skim usahawan tamu Sabah. Satu program di bawah Tokoh Nasional khas untuk peniaga-peniaga, penjajah-penjajah di tamu-tamu di Sabah. Skim pembiayaan. Ya, tapi ialah kita kalau kita lihat tadi kalau ada masalah capaian maka
Ini kita tanggung tolong. jawab Ya, majelis maklumkan kita. Betul. Itu yang seronoknya apabila saya kerap kali ke Sabah juga sempat ketemu-tamu dengan ibu-ibu tunggal, dengan pakcik-pakcik kita yang datang dari jauh pedalaman, setiap minggu datang untuk jual barang-barang pertanian mereka, produk kraftangan mereka, dan mereka dapat melonjakkan jumlah hasil perniagaan mereka kerana mereka bersatu dalam koperasi satu. Berkumpul dalam 10 orang ataupun dalam satu koperasi besar, mereka dapat menjana pendapatan yang lebih. Keduanya menggunakan cara online. Itu memang jelas. Dulu mereka buta online. Sekarang mereka dalam grup 10 orang tu, seorang tu memang pakar orang lain dan boleh memasakkan pisangnya, ikan dalam sangkar dan sebagainya. Jadi kita tahu juga ketika COVID kita lihat kerajaan memberi ruang seluas-luasnya para peniaga kita. Niaga apa sajalah, di depan rumah boleh, di tepi jalan boleh, di tepi tamu yang besar dan sebagainya, kerana kita nak menolong rakyat menyediakan makanan di atas meja. Jadi adakah polisi ini masih diteruskan ataupun bagaimana KUSKOP melihat ruang supaya semangat berusahawan ini terus disegarkan dengan cara pendekatan-pendekatan yang lebih strategik? Betul, ya, kita telah meminta agensi-agensi kita, agensi yang menyediakan pembiayaan kepada usahawan-usahawan kecil kita seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Tokun Nasional Malaysia, termasuklah juga SME Corp, dan termasuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk menerapkan budaya keusahawanan berasaskan digital. Ini memang dasar dan program yang kita akan terus bangunkan dan berikan kepada usahawan-usahawan PMKS supaya cara baru ini dapat disegarkan. Kita maklum pandemik COVID, PKP telah mengubah cara kita berniaga, mengubah cara kita berurus tadbir. Sebab itu agensi-agensi juga berusaha untuk mengubah cara berniaga usahawan-usahawan kita ini daripada cara tradisi. Boleh mengakalkan cara tradisi, tapi dalam masa yang sama gunalah kemudahan digital yang sedia ada. Dan saya pikir usahawan kita pada hari ini semakin kreatif. Ada yang menggunakan media sosial, TikTok misalnya, untuk mempromosi produk mereka. Kenapa tidak? Ini berarti usahawan kita dengan sendirinya juga dan dengan sedikit galakan dan bimbingan mereka begitu kreatif untuk membangunkan ataupun menjual produk mereka, dan ini kita amat galakan dan kita bantu. Dari sudut kawal selia, kerana Perdana Menteri amat menitik beratkan penjaja dan juga peniaga kecil. Setiap kali kalau sebelum ke solat Jumaat Saban Minggu tu, beliau akan makan di gerai, makan di warung dan sebagainya. Dan setiap kali apabila beliau berkunjung ke warung, beliau lihat di depan mata bahawa ada kawasan-kawasan perniagaan yang disediakan oleh pihak berkuasa seperti MARA ataupun DBKL ataupun PBT misalnya amat daif, amat kotor dan tidak tersusun. Jadi di mana peranan KUSKOP dalam hal ini, kerana kita tahu ini banyak rentas agensi, rentas kementerian, tetapi kita tahu mereka lah menjadi enjin pertumbuhan ekonomi. Kalau mereka minat berniaga tetapi infrastruktur ataupun ekosistemnya amat lemah berbanding mereka yang berniaga di KLCC misalnya atau di pavilion. Tapi ialah pelaburan mereka besar. Tetapi mengapa penjaja dan juga peniaga kecil ini perlu diangkat martabat mereka? Pandangan YB, Datuk. Ya, itu sebabnya seperti mana saya sebutkan tadi, Kementerian telah menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil di semua daerah di seluruh negara ini yang akan dipengurusikan oleh pegawai-pegawai daerah ataupun dalam konteks Sarawak timbalan residen dan dalam kawasan perbandaran yang di Pertua. PBT itu. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi dalam kawasan pentadbiran itu, antara lainnya soal perlisenan. Keduanya soal premis perniagaan, tempat yang kita sebutkan tadi. Ketiganya pembiayaan, keempatnya penguatkuasaan undang-undang. Ya, inilah antara lain perkara-perkara yang kita dapati perlu diselaraskan.
Dan tak kita boleh lepas dapati tangan lah. tidak boleh lepas tangan. Ya. Tapi kita maklum lain kerajaan negeri berbeza dengan kerajaan negeri yang lain. Ya. Ada yang mengambil langkah proaktif dan ada yang perlu dilipat gandakan untuk membela komuniti penjajah penegak kecil. Selain daripada majlis tadi yang ditubuhkan oleh kementerian, kita juga telah membangunkan apa yang kita panggil Plan Pembangunan Penjajah dan Penegak Kecil. Ya. 2023-2027 dan ini merangkumi ada 17 strategi dan 29 inisiatif yang akan memberikan nilai tambah kepada usaha pembangunan kumpulan penjajah dan penegak kecil di seluruh negara. Ya, dan selain daripada itu bagi menggalakkan perniagaan daripada rumah home base, Ya. kementerian juga telah Ada kawal memperkenalkan garis panduan aspek kawal selia perniagaan daripada rumah. Ini kita akan angkat ke jemaah menteri nanti untuk pertimbangan sebelum kita lancarkan untuk sebagai garis panduan. Di Sarawak baru-baru ini saya telah angkat cadangan ini berikan kepada kerajaan Sarawak untuk diperhalusi, dipertimbangkan oleh PBT di Sarawak. Dia boleh diangkat sebagai satu inisiatif yang serius. Tetapi YB Datuk, kita lihat dalam hal untuk membangunkan usahawan ini, kita juga tidak boleh nafikan mereka juga tersepit dengan kos sara hidup. Usahawan juga orang macam kita juga, mereka Betul. juga perlu beli makanan, perlu menyediakan infrastruktur untuk keluarga dan sebagainya. Jadi bagaimana peranan koperasi dalam hal ini? Kerana bagi negara-negara maju, terutamanya negara yang sudah maju dalam bidang pertanian, IKS dan sebagainya, koperasi adalah induk mereka. Mereka maju, mereka boleh memberikan pulangan yang tinggi dividen mereka kepada ahli mereka kerana mereka terlibat dalam koperasi. Jadi di mana koperasi kali ini, dan acap kali juga diangkat oleh Perdana Menteri kita yang memuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa koperasi adalah enjin untuk membantu para usahawan kita. Pandangan YB. Betul, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Perdana Menteri dan pandangan banyak orang termasuk saudara Nazri tadi. Koperasi ini satu enjin yang boleh membina ekonomi kita. Ya, kapasiti kita. Termasuk koperasi untuk penjajah penegak kecil kita alo-alokan. Ya. Malah di Dewan Rakyat hari ini pun saudara Rafizi, Menteri Ekonomi juga mencadangkan supaya usahawan yang terlibat dalam vendor IPR itu boleh menubuhkan koperasi. Dan saya katakan kepada beliau, kita akan facilitate. Untuk menubuhkan koperasi, kita hanya perlu 20 orang saja, paling minimum. Tak ramai pun. Tak ramai, dia hanya perlu bermesyuarat, menubuhkan koperasi, kita akan bantu. Ya. Dan di bawah Suruhanjaya Koperasi, kita ada tabung modal pusingan, dan kita ada grant pembangunan yang boleh kita berikan kepada koperasi-koperasi ini. Untuk mulakan kerja. Untuk mulahkan dan juga untuk teruskan aktiviti perniagaan mereka. Jadi kita alo-alokanlah penjajah penegak kecil ini, tubuhkan koperasi, supaya mudah untuk kita membantu mereka, dan dalam masa yang sama sebagai satu koperasi mereka boleh berbincang dengan PBT dengan lebih baik sebagai satu koperasi. Hal perlisenan, premis perniagaan dan sebagainya. Ya, kalau kita nak dapatkan sambutan daripada rakyat dan juga masyarakat, YB Datuk, kita perlu mempromosikan ni hal berkaitan dengan koperasi. Jadi apa inisiatif yang untuk memastikan koperasi kita ini bukan segan mati tak mahu, tetapi ia boleh jadi suatu benda yang dibanggakan dalam pelbagai bidang keusahawanan dan juga aktiviti ekonomi. Apa inisiatif koperasi misalnya? Ya, inisiatif sedia ada di bawah Suruhanjaya Koperasi kita menyediakan grant pembangunan sehingga RM300,000 kepada koperasi-koperasi ini untuk memulahkan aktiviti perniagaan koperasi. Dalam masa yang sama bagi koperasi sedia ada, mereka boleh memohon tabung modal pusingan sehingga maksimum 30 juta kalau ada keperluan. Ramai orang tak tahu ni. Dengan kadar faedah 1% saja. Begitu minimal. Sangat minima sekali berbanding dengan bank-bank komersial. Ini antara lain insentif. Dan kedua, bagi koperasi yang terlibat dalam sektor agro makanan.
penternakan ayam dan penanaman Cili. jagung, Macam-macam lah. cili. Kita ada sediakan 100 juta ringgit tahun ini untuk Agromakanan. agromakanan yang dilaksanakan oleh koperasi. Dalam masa yang sama kita akan melaksanakan apa yang kita panggil bazar madani koperasi dan usahawan, dan kita akan salurkan subsidi kepada koperasi ini agar mereka dapat menjual harga runcit, harga barang tertentu lebih murah daripada Sedikit. harga pasaran. Ini galakan kita supaya lebih ramai rakyat terlibat dalam sektor koperasi lah. Ya, akhir sekali 30 saat YB Datuk. Untuk wanita ni janganlah tinggal orang wanita. Nanti orang marahlah. Saya tak ada bincang pasal wanita dari inisiatif KUSKOP ni. Mungkin YB nak kongsikan. Ya, sebenarnya untuk makluman Saudara Nazri, wanita adalah klien kita yang paling besar di kementerian ini. Amanah Ikhtiar Malaysia, 99.2% adalah usahawan wanita. Tokun Nasional 55% usahawan wanita. SME Corp 30% usahawan wanita. InScan 70% peserta bimbingan 70%. usahawan wanita. Pernas di bawah program Suite 40% usahawan wanita. Bank Rakyat berasaskan kepada program tahun lepas 45% usahawan wanita. Jadi nampak sangat usahawan wanita ini begitu luar biasa. Dan kita akan teruskan pembelaan skim-skim yang memang kita khususkan khas untuk wanita, tapi dalam masa yang sama mereka layak untuk memohon skim-skim lain yang tidak dikhususkan untuk wanita saja. Okey. Terima kasih YB Dato' Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Banyak sekali informasi, mungkin ada yang tak sempat dikongsikan pada sesi malam ini. Anda boleh ke agensi-agensi yang terlibat. Begitu banyak agensi di bawah KUSKOP. Apa yang dikatakan tadi, ada Bank Rakyat, ada SME Corp, ada Tekun Nasional, ada Amanah Ikhtiar, dan seumpamanya anda pergilah macam-macam inisiatif dan juga geran padanan pembiayaan yang disediakan. InsyaAllah jika bajet ini diluluskan, itulah yang sudah pun dijanjikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih YB atas masa yang diberikan sekali lagi. Kalau boleh ada masa kita turun ke Penampang. Boleh. Saya jemput. Terima kasih Saudara Nazri dan Nasrawani jika sudah ada jemput. rezeki kita datang Dan ke saya Penampang. jemput turun ke Penampang. Ya, itu yang penting. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.